Hai, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang Sabah. Semalam banyak orang tag saya, banyak orang send saya WhatsApp bagi tahu pasal pergi London. Jadi saya pun macam saya baca lah tu berita pasal pergi London itu, rupa-rupanya pergi arkib. Okey, saya tidak ada masalah untuk orang pergi ke London untuk usaha mencari maklumat tu, saya tidak ada masalah itu semua tu. So it's a good effort, satu usaha yang baik. Seperti yang kamu tahu, saya sejak beberapa bulan, sejak setahun yang lalu saya banyak habiskan masa saya membaca dokumen-dokumen sejarah, dokumen-dokumen peninggalan sejarah ni kan. Selamat lagi Elvis Aryan. Jadi saya tidak ada masalah tu semua orang tu mau pergi London kah, mau pergi KK kah, mau pergi Kudat kah, tidak ada masalah. Selamat pagi. Jadi kan soalan dia sebenarnya, saya bukan pakar. Ini saya kena cakap lagi balik-balik. Saya cakap saya bukan pakar. Saya cuma orang yang suka baca buku. Jadi bila saya baca buku tu, saya faham perasaan membaca buku cerita. Bila baca buku cerita, ada orang ketiga cerita balik satu cerita. Jadi orang yang tengah cerita ni pun credibility dia tu perlu diperhalusi, sebab kau siapa mau cerita benda ni? Macam itulah kan. Adakah kenapa kau cerita benda ni dalam masa yang sama, cerita kau ni ada sumber rujukan atau tidak? Itu sebabnya itu penulisan orang ketiga ni, kita akan cek siapakah penulis. Tetapi kalau kau baca dokumen, kalau kau baca dokumen perjanjian, itu bukannya orang ketiga, itu adalah memang perjanjian itu sendiri. Dia tidak ada orang bercerita di situ. Di situ tu itulah surat yang dibagi kepada orang yang tengah berurusan. Kita lah jadi orang yang ketiga tu. Orang ketiga tu adalah kita, kan? So bila kita jadi orang ketiga, kita baca tu dokumen, kita dapat dokumen first hand. So kita bacalah, kita baca dokumen ni cakap begini. Dokumen ni cakap begini. So sekarang sebagai orang ketiga, sebagai kita yang membaca ni, kita kena tahu kita ni pandai membaca ke tak? Kita ni pandai membaca ke tak? Kan, itu soalan dia. Kadang-kadang ni kita ni yang memang tak suka baca buku ni, bila kita baca satu kali limpas, kita punya faham tu lain macam. Di London ada dokumen original kan tuan? Okey. Dokumen original ni ada 5. Dia ada 5 salinan. Setiap salinan tu kamu boleh baca dalam dokumen yang disubmit oleh kerajaan British kepada United Nations pada tahun 1970. 1970 kerajaan British hantar salinan perjanjian Malaysia ni ke United Nations. So yang kita ada tu adalah laporan, adalah dokumen yang disubmit oleh kerajaan British. So setiap yang menandatangani perjanjian itu ada salinan masing-masing. Jadi siapakah yang ada salinan tu? Kerajaan British. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ada satu salinan. Kerajaan Sarawak ada satu salinan. Kerajaan Sabah ada satu salinan. Kerajaan Singapura ada satu salinan. So itu yang disebut dalam Malaysia Agreement, artikel selepas artikel ke-11 di bawah sekali tu bagi tahu setiap wakil ni akan ada salinan diorang masing-masing yang diorang tanda tangan tu. Kan, sebab itu yang kita dapat yang buku biru tu, itu adalah salinan yang kerajaan British keluarkan. Sebab itu apabila orang tanya saya, kenapa masih ada tu perjanjian Singapura di dalam perjanjian Malaysia, dan masih lagi ada sampai sekarang orang tanya, orang cakap perjanjian ini sudah batal, dia bilang. Perjanjian ini sudah batal. Kan? Perjanjian ini sudah batal bermaksud kenapa Singapura masih mau ada di situ? Kau buat lawak apa kan ni? Ini bukan perjanjian sewa rumah lah. Ini cerita dia. Bila orang yang cakap perjanjian ini sudah batal, memberi maksud dia tidak faham United Nations Charter. UN Charter adalah satu proses, semua tanah jajahan perlu layak untuk mendapat ataupun layak untuk mentadbir tanah diorang sendiri, ataupun senang cerita diorang ni
bolehlah kan. Diorang ni bolehlah mencapai kemerdekaan diorang sendiri. Begitu itu cerita dia. Kan? So itu dia punya cerita. So semua tanah-tanah jajahan selepas 1945 sudah dikasih tahu diorang ni boleh mentadbir sendiri. Di Sabah kita ni bukan mentadbir sendiri ni. Kita ni rela ditadbir. Macam itulah kan. So bila kita ni rela ditadbir, dia macam kau ada rumah, saya nak pandai cuci piring. Bolehkah kau cuci piring saya? Nanti dapur tu kau kontrol lah semua. Gitu kan. Saya ada tandas ni, saya nak pandai cuci tandas saya ni. Lepas tu nanti kau ambil di tandas saya ni. Di tandas tu ada emas. Itu emas tu kira kau bagi saya lah berapa saat kau jumpa. Rumah kau. Ada cerita dia. So ini asal usul dia bukan mau cerita pasal dokumen. Asal usul dia pahamnya ni macam mana mengurus negara. Itu cerita dia. Kan patutnya sebelum jadi YB belajar dulu salah silia Sabah bahkan mengambur kerja. Semalam saya sudah cerita benda ni di TikTok sekejap lah kan, cerita sikit-sikit. Ada kawan saya. Jadi kan cerita dia, perlukah kita ke London? So terpulanglah mau pergi London kah, mau pergi mana-mana pun itu boleh. Terserah. Pergilah mana-mana pun mau pergilah. Tapi sebenarnya ada beberapa perkara yang kalau kita cerita pasal Malaysia Agreement kan, kalau kita cerita pasal Malaysia Agreement. Mana? Apa? Mana? Jordan. Siapa punya? Tak tahu. Aku tengok dia berbuka. Dah dia buka tu, jom tengok. Ada orang ke di atas? Okey, sambung cerita. So, bila cerita pasal Malaysia Agreement, ada benda perkara nombor satu. Nombor satu. Ini saya cakap, saya letak dia dalam nombor satu. Dia bukan cerita pasal minyak ke apakah, bukan cerita pasal pasal tanah siapa punya, bukan. Cerita pasal nombor satu, siapa berkuasa ke bukan. Dia cerita pasal nombor satu, ni kamu ingat nombor satu berkenaan dengan pembinaan negara, pengurusan negara ni, apa whatever it is, especially berkaitan dengan Malaysia Agreement ni. Nombor satu, jangan kau distracted. Kau jangan distracted. Kalau baby baru lahir, cerita pasal Malaysia Agreement, dia cakap begini je. Jadi, di mana duit kita? Dia tahu duit je. Lepas tu, kalau orang yang baru mau belajar MA63 ni, dia akan macam, dia akan lebih kepada cerita pasal sejarah. Sejarah, oh begini rupa-rupanya. Dia tiba-tiba dia macam orang baru masuk museum, dia macam yang, wow, maksudnya ini apa? Oh ini, dia perlukan ada satu guide. Ada orang tukang cerita pasal sejarah tu. Oh dia begini, begitu dan begini kan. So dia dalam urusan negara. Betul tak dalam urusan negara ni mana ada penting tu rakyat? Yang paling penting dalam urusan negara. Kau tahu apa cerita dia? Kau tahu tak apakah yang paling penting? Benda paling penting nombor satu. Dia terletak di atas sekali. Di atas sekali. The top of the deal adalah sovereignty and jurisdiction. Itu nombor satu. Apa tu? Sovereignty and jurisdiction. So apabila Sabah ini pada tahun 1963 bersama membentuk Malaysia, dalam IGC report menyebut sebagai persekutuan baru, the new federation. Okay. Di mana menulis tentang sovereignty and jurisdiction Sabah ini diserahkan kepada siapa? Di mana? Di mana dia tulis sovereignty and jurisdiction. Apa tu sovereignty and jurisdiction? Ini dua perkataan ni, kalau kau terjemah dalam bahasa Melayu, susah kau mau faham. Sebab kau mau cerita dia pasal orang putih. Dia cerita pasal kedaulatan. Kuasa, kedaulatan hak ke atas bumi Sabah ini, sebelum ini terletak kepada Queen, diserahkan kepada siapa? Itu yang kau kena tahu. Itu yang kau kena cek. Sebab semua dokumen antarabangsa, semua ada tulis pasal sovereignty and jurisdiction. Diserahkan kepada siapa?
Dia tulis dengan jelas kepada siapa, kepada siapa. Okey, sama macam Petroleum Development Act. Kamu baca Petroleum Development Act tu, akta itu dia dapat kuasa di parlimen. Maksudnya sumber kuasa dia daripada parlimen. Jadi kalau kau mau kasih hapus pun ini akta, akta tu kau kena hapus di parlimen. Contohlah. So kau kena challenge dia di parlimen. So kalau kau baca tu akta pelantar Petronas Development Act, dia tulis sana semua kepada Petronas dan juga penggantinya. Dia sudah tulis di situ, Pak. Jadi selepas tu, bila kau sudah faham pasal itu, kau mau cari pasal sovereignty and jurisdiction ni, kau baca di perlembagaan persekutuan. Kau baca di perlembagaan persekutuan. Ada tidak sovereignty and jurisdiction Sabah ini diserahkan kepada persekutuan Malaysia ni, ada atau tidak? Itu dia kau punya cerita. Sebab cerita dia pasal koloni Pulau Pinang dan Melaka. Sama. Pulau Pinang dan Melaka punya kes, cerita pasal pembentukan Malaysia, perjanjiannya tertulis di dalam detail berkenaan dengan berkenaan dengan Pulau Pinang dan Melaka tu bersama dengan Tanah Melayu, membentuk Persekutuan Tanah Melayu ni, ada ditulis dalam perjanjian 1948. Okay, ada tulis di sana. Dia masuk. So apabila Sabah, Sarawak, Singapura mahu merdeka, British tidak mau bagi kemerdekaan kepada Singapura, tidak mau bagi kemerdekaan kepada Sabah dengan Sarawak, tidak mau bagi. So dia tidak mau bagi, apa dia mau bagi? Di situlah. So mana sudah kitab tadi? Aduh, sekejap. Kan? British tidak mau bagi. Tapi dia tidak guna perkataan, sovereignty and jurisdiction. Di dalam ni, perlembagaan Sabah ni, yang mana ini sebenarnya dia datang, kerajaan British tidak bagi pun warna merah macam ni, dia nak bagi. Dia bagi buku biru. Yang kamu selalu nampak kita angkat-angkat buku biru tu kan. Buku biru tu dia bagi ini. Di dalam tu ada ini. Di dalam buku biru ada ini. Dalam buku biru nama dia lampiran B ataupun Annex B. Itu adalah perlembagaan Sabah, dikepilkan sekali, dia kasih tahu itu adalah perlembagaan Sabah. Satu kali dia bagi. Di dalam tu, dia bagi tu, kita faham juga masa tu mana lah kau ada masa mau baca apa benda tu kan. Kau pun, iyalah okay, terima lah, kita sign lah ni, yang 11 artikel ni kita sign lah ni kan. Lupa, yang sign sama-sama dengan perjanjian, Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak, Kerajaan Singapura, Kerajaan Tanah Melayu bersama dengan Kerajaan British. Jadi kalau orang tanya berkenaan dengan Sabah, orang Sabah pergi London ni, kau kena datang sebagai kerajaan. Sebab perjanjian itu ditandatangani sebagai kerajaan. Jangan kau datang sebagai pengkaji. Pergi arkib. Kau pergi sebagai kerajaan Sabah. Pergi ke London. Kalau kau betul-betul kau pergi bincang, kau pergi cari itu kerajaan British, mau beritahu, tanya pasal ini, status ni. So that is the deal. Pasal itu perjanjian di antara kerajaan dan kerajaan British ada kaitannya sama itu barang. So kau ada peguam negara. Kau punya peguam negara ni kerja dia apa? Kau kasih tahu lah macam kau sewa kedai bah. Kau bercakap, boleh bro kau deal sama aku punya lawyer. Lawyer kau lah buat kerja tu, bukan kau. Begitulah cerita dia. So that's why di dalam ni kan itu sebab tu bila kau tengok orang-orang politik ni, kau boleh nampak sangat jelas yang kamu nak faham ini barang rupanya kamu semua ni main wayang, mau makan saja, kerja kamu mau makan, mengurusnya tak pandai. Kau tahu tak betapa seronoknya mencapai ke satu tahap kebijaksanaan yang kau rasa macam to the max. Kebijaksanaan ni adalah something yang kau tahu, yang orang bilang bila kau dapat memahami dunia tu sampai ke satu tahap yang
kepuasan untuk mencapai satu tahap yang kau boleh menikmati. Kau tahu kebijaksanaan ini something yang so dia punya kepuasan lain macam. It's more than lebih daripada setakat kau dapat duit banyak. Sebab with that, kau tengok dunia dikawal oleh orang yang tidak ada minyak. Dunia dikawal oleh orang yang bukan tuan punya tanah Amerika, contohlah kan. So that's why bila kau cakap pasal pergi ke London untuk pergi arcade buat kajian, itu sebablah sebenarnya Sabah ini, kerajaan Sabah, tidak ada pun satu kerajaan yang pernah dilahirkan di Sabah ini daripada USNO. Saya nak merendahkan siapa-siapa, bukan. Saya mau beritahu daripada kita punya pembacaan tu, kita sudah tahu rupa-rupanya kita semua dalam proses belajar sepanjang hayat. Daripada kerajaan USNO, lepas tu kamu nampak mula-mula ketua menteri yang pertama, chief minister yang pertama adalah apa nama dia? Tun Fuad, chief minister yang pertama. Yang kedua Peter Low. Peter Low tu adalah ketua menteri yang setahun saja. So kau fahamlah apabila jadi ketua menteri yang setahun ni, maksudnya kau ni dilantik. Disuruhlah ganti something macam tu. And then apa yang berlaku lepas tu Tun Mustafa take over tahun bila tu? Kan, lepas tu bila Tun Mustafa tu pada masa tu sibuk dengan pembangunan, sibuk dengan ini. And then semua orang tahu sejarahnya Tun Mustafa tu ada orang every government is not perfect. Itu yang paling penting. Every government is not perfect. Tetapi dalam proses tu ada satu perkara yang tidak ada. Apa yang tidak ada dalam proses pembinaan sejarah Sabah ni? Yang tidak ada adalah ini, pembentangan, pembukaan, penceritaan tentang dokumen MA 63 ni secara total, kau bongkar semua satu kali secara all out. Tidak ada. So we have, sebagai orang Sabah macam saya lah, saya ni menghabiskan masa aku pergi cari satu-satu dokumen dalam laman web United Nations. Kau pergi cari di arkib, kau cari di dalam data-data, dokumen-dokumen laman web tu. Kau kena daftar member dulu, kau kena isi maklumat kau dalam laman web United Nations untuk kau dapat semua dokumen-dokumen yang tak payah pun kau pergi London. Semua orang sekarang digitalize. Yang tak digitalize adalah kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah ni tidak digitalize. Kalau kau tengok dalam dia punya buku pasal bajet Dewan Undangan Negeri, kan? Buku bajet kerajaan negeri tu berjuta-juta. TYT 7 juta. Dewan Undangan Negeri berapa juta? Berjuta-juta. Tapi mendigitalkan dia orang punya dokumen, Assalamualaikum. Kau kena carilah satu-satu, berjalanlah kau di atas muka bumi ni, kau ketuklah satu-satu ofis, baru kau dapat. Sedangkan benda hansat parlimen adalah sebenarnya hak orang awam mau baca sendiri. Kita ada researcher, kita ada orang yang mungkin tengah ambil tengah belajar, tengah buat research, mau buat PhD, mau buat dia punya dokumen, semua susah mau cari. Apalagi kalau penyiasat persendirian macam saya ni kan. Kau kena ketuklah satu-satu pintu, cari, baca satu-satu. Dalam ni kau baca. Oh, dia tak sebut sovereignty and jurisdiction. Dia sebut sebagai rights, liabilities and obligation of the Queen. Apabila berkuat kuasanya perjanjian ini, maka selepas itu right, liabilities and obligation yang sebelum ini merupakan di bawah Queen akan pergi kepada state. Jadi, bila kita sudah faham, baru kita tahu. Dulu-dulu orang-orang yang suka cakap pasal penjajah, cerita pasal apa segala semua, dia cerita mau menang pilihan raya, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa pun. Dia tidak tahu. Kau percayalah cakap saya, dia tidak tahu pun. Dia tidak tahu pun apa dia cakap. Bila cakap pasal PTI, dia pun mau menang juga. Dia asal dia menang saja. Asal dia saja on top of the game. Kan? Dia asal saja bukan orang lain. Kita asal bukan orang lain. So that is the problem sama orang kita ni. So kita tidak mau duduk sama-sama. Mari cuba kita duduk, luangkan masa, kita baca dulu macam ni. Kan? Saya menghabiskan masa dengan beberapa orang kawan, bukan ramai, tetapi orang-orang yang mau. Kenapa kita kena fokus kepada orang mau? Sebab orang yang mahu sahaja akan ada telinga. Orang yang mahu saja yang akan ada hati. Orang yang mahu saja akan buat kajian dan research dan baca dan bincang.
Itu yang penting. Tapi kalau kau fokus kepada orang yang kau tidak mau, orang yang berbalah pendapat sama kau, kau ada masa mau melayan orang-orang yang tidak suka dengan semua kau punya pendapat, kau mau respon semua tu, kau mau, itu yang kau mau layan, jadilah kau ahli politik. Yang sekadar mau nampak macam pandai bila boleh orang lempar soalan kau boleh jawab, lempar soalan kau boleh jawab, lempar soalan boleh jawab. Asal jawab tapi tidak ada bukti. Dan dalam tim DNA 63, kawan-kawan saya semua ada dokumen yang boleh dirujuk. So bila kita ada dokumen, kita bukan sudah bergantung kepada siapa jadi YB. Siapa pun jadi YB, kalau selepas ini tidak tahu pasal dokumen, kau buang, lempar pergi laut. Tak ada guna tu jadi YB. Mau minta dicium tangannya saja. Padahal, kau tengok semalam ada satu video keluar, kamu nampak tu video. Video tu keluar, cerita pasal perjanjian minyak. Perjanjian minyak yang sudah pun dirancang lebih awal. Lepas tu konon-kononnya taja parti berjaya untuk jatuhkan Tun Mustafa. Lepas tu kita sign, selesai. Selesai apa? Tun Fuad tidak sign walaupun sudah lebih sebulan lebih jadi kerajaan, dia tidak sign juga tu minyak. So lepas tu kapal terbang jatuh. Lepas kapal terbang jatuh, barulah minyak itu kena sign. So, kamu rasa penting gitu? Bukan, akhirnya, bukan tentang siapa jadi kerajaan. Tetapi akhirnya, siapa yang tahu apa itu sebenarnya mendaulatkan kita punya perlembagaan. Mendaulatkan kita punya kedaulatan ini. So, selagi kita bagi sama geng-geng yang mau makan saja, asal dia mau makan. Dalam video Tengku Razali tu boleh nampak dia cakap, itu untung saja 90 bilion. Kalau katalah kita ambil universiti percuma, semua dia cakap percuma kan. Cakap itu pasal duit saja. Dan realiti dia cakap apa? Apa yang paling penting di situ? Dia cakap pasal ini negeri-negeri tak boleh kata mereka punya dan menjadikan helah sebagai helah politik je. Padahal kalau dia bawa itu challenge, kenapa Sabah tidak boleh, tidak mampu untuk challenge itu tanda tangan daripada Haris Saleh itu tidak boleh dicabar di mahkamah ke, tidak pernah dicabar oleh kerajaan negeri ke, tidak pernah dicabar sebagai sah atau tidak. Kau tahu kenapa? Saya bagi tahu sama kamu kenapa. Sebab Sabah perlu pergi cabar benda tu sebagai kerajaan. Dan mau cabar tu kau perlu kerajaan yang kuat. 2/3 kerajaan Sabah perlu ada kekuatan 2/3 di Dewan Undangan Negeri. Jadi selagi kamu ni masih lagi fikir yang kita ni ada apa ni penyelamat datang daripada ni kan, the Messiah ni akan datang, ada satu Messiah ni akan datang menyelamatkan kita ni orang Sabah ni. Kalau kau percaya begitu kan, beranganlah kau. Banyak kawan-kawan saya orang Sabah cakap kita kena ikut macam Sarawak kan. Kita kena stop, berhentilah berangan. Orang Sabah, kau jagalah Sabah, kau bacalah perlembagaan Sabah, kau ambil tahulah hal Sabah, kau pergi carilah sejarah Sabah, kau pergi carilah apa hak Sabah, kau pergi cari semua maklumat, kau pergi urus kau punya kekayaan sendiri, kau jaga kau punya keluarga, kau jaga kau punya tanah, kau jaga kau punya Sabah ini, sebab ini Sabah, tidak ada orang lain mau jaga selain kau. Tapi kalau kau masih lagi fikir akan ada orang yang akan menyelesaikan masalah ini dan kau rasa ada pemimpin yang akan menyelamatkan kamu dengan bawa duit 500 5 tahun sekali itu untuk selamatkan kamu, kau jangan heran anak kau juga akan lalui perkara yang sama. Kan? So, berhentilah. Bangun, ambil tahu hal sendiri. Jangan kau mau pergi buka buku. Kau punya soalan kan? Ini tipikal soalan daripada pemalas. Begitu kamu. Dia cakap apa? Dia datang semua saya. Dia sudah tahu saya ni memang orang yang... Kau tahu, I have so much time to read. Kau tahu. Reading, membaca bukan senang, kau tahu. Kau nampak macam senang. Saya cerita ni selepas saya sudah digoreng. Dalam ni ada satu mesin, kau tahu. Di atas mata kita ni, mata kita semua ni, di atas ni ada satu mesin, kerja dia
tafsir perkataan. Di dalam ni dia mentakul, dia mengkonekkan segala benda ni dia di dalam ni. So kalau kau tidak pernah guna dia berkarat. So bila kau tidak pernah guna dia berkarat, dia tidak boleh berfungsi dengan baik dan dia tidak boleh keluar di mulut kau berkenaan perkara yang kau sudah proses di sini. Kan? So that is one thing that I want you to know. Reading is not easy. Kau nampak macam senang. Aku cabar kau baca tengok. Kau baca. Kalau kau boleh dapat maklumat, kau boleh susun, I kiss you lah. I love you lah. So that's why saya cakap bila saya sudah spend time reading, saya membaca tu kan, I will spend sometimes 3-4 hari hanya untuk berangan. Berangan, connect the dots. Dan sambung ni. Kenapa dia macam ni? Sambung ni. Dia mungkin betul, mungkin salah. But the thing is, it's not that easy. Dia bukan benda yang senang. Especially kepada orang yang tidak pernah membaca. Kerja kau menonton YouTube saja, menonton TikTok saja, menonton Facebook saja. It's not for you. So you have to think, bila kita buat ni, do I get anything? Saya tidak dapat apa-apa pun. Okay, saya tidak dapat apa-apa pun daripada benda ni. All I want to say is enough is enough. Sabahan, sudahlah. Berangan akan ada satu penyelamat menyelamatkan kamu. There is none. Nobody is going to save us except us. Kita sejak selamatkan diri sendiri. Kau mau lawan, mau ikut Doris John. Aku mau sebut nama tu. Sorry lah tersebut kan. Sebab saya pernah sebut nama dia dulu dan saya memang tidak pernah bersetuju dengan apa yang dia buat. But I never hate people personally. Saya cuma tidak setuju dengan when you don't want to go to the document, kau akan lost. So kita mau berdepan dengan orang yang memperkecilkan kita punya perlembagaan. Orang yang memperkecilkan kita punya perjanjian 1963 ni. Asal 1963, asal mau pilihan raya, baru dia keluar 63. Saya daripada 1 tahun yang lepas, kita buka dokumen, kita buka satu-satu, kita cerita. Cuba tengok ini, cuba tengok ini, cuba tengok ini. Kita jumpa semua orang. Semua orang kita jumpa. Siapa lagi kita jumpa? Kita jumpa orang-orang yang sudah pun memang hidup pada masa perjanjian itu ditanda tangan. Pada hari saya jumpa orang yang masih hidup pada tahun 63 perjanjian ini ditandatangani. Saya bagi dia dokumen itu. Jawapan yang saya dengar daripada mulut dia cakap apa? Dia bilang, dia pun tidak pernah nampak perjanjian itu. So, saya sudah buat satu kesimpulan kalau orang yang hidup pada tahun 63 pun tidak pernah nampak dokumen 63 itu sendiri, bagaimana mungkin diorang ini faham? That's why, kalau kamu didatangi oleh orang-orang yang datang sama kamu, alah, kau pun lahir tahun berapa, apa yang kau tahu pasal 63? Ya, betul. Kau pikir? Berapa banyak ulama, berapa banyak orang Islam yang mengajarkan Islam itu. Kau ingat dia lahir tahun 1400 tahun yang lepas kah? Bersama-sama dengan Nabi kah? Dia pun baru lahir. Tapi yang perlu difahami adalah pendidikan itu, belajar dokumen itu. Sebab itu agama itu bukannya tentang kau lahir pada masa itu. So kalau kau bergantung kepada, kita mesti mau dengar daripada orang yang lahir pada tahun 63. Come on bro. Aku jumpa orang yang lahir tahun 63, masa tahun 64 tu umur dia 1 tahun. Kau tanya dia tahu tak? Dia tak tahu pun. So, pergi belajar, pergi cari maklumat, baca. Bila kau ada itu dokumen, kau baca satu-satu. Sekarang, jelas. Okay? Sekarang sudah sangat jelas, ahli-ahli politik di Sabah. Kau tengok sendiri, kamu pandang dan kamu perhatikan. Sebenarnya dia orang tak tahu tu MA63. Aku boleh cakap ni, aku berani cakap ni. Dia orang tak tahu tu MA63. Cakap saja. Kelentong orang asal menang pilihan raya. Siapa pun boleh cakap. Kau tahu, orang cakap apa? Kesimpulan dia satu saja. Kalau kau boleh cakap, kalau kau boleh bercakap dengan yakin, intonasi kau tinggi, besar kemungkinan kau akan dilihat seperti benar. Macam ada satu orang tu selalu cakap kita hantar pula. Kan? Ada macam apa lagi cakap? Kita bantah. Bantah kan? Bantah. Cakap macam betul lah. Tapi bila kau tengok dari the big picture, the whole thing, rupa-rupanya it's not about Sabahan, it's about position. It's about dia mau buat keputusan. Dia mau jadi the man who decide. That's all. This is not about who decide. This is about we decide. Sebab itu Sabahan, kamu suka atau kau tidak suka, kau tidak boleh
meletakkan kau punya kekuatan kepada satu individu. You cannot. You need to make sure kau kena bagi kekuatan ini letak kepada satu parti. Parti politik yang betul-betul mau angkat ini MA 63. Because this is the beginning, this is it. Kau tidak faham, that is your problem. And we are here facing kebodohan ini every day dengan semua orang kita face them. Termasuk dengan fake account tu yang berusaha untuk distract all the people yang mau faham pasal Malaysia Agreement. All this fake account, they don't have any bullets berkenaan dengan Malaysia Agreement. That dia punya bullets, nothing more than sedialah kamu nanti Sulu datang menyerang kamu. Kepala otak kau cakap macam tu. Perjanjian 1963 termasuk sekali dengan keselamatan. Okay, keselamatan itu di bawah bidang kuasa persekutuan. So, geng-geng yang cerita pasal mau ugut, kalaulah Sabah ini tidak masuk Malaysia, Sabah ini boleh jadi sudah, Borneo ni akan jadi padang berdarah. Itulah propaganda yang dipakai daripada dulu sampai sekarang. Yang keselamatan tidak pandai selamat daripada dulu sampai sekarang ni juga di bawah bidang kerajaan negeri. Kerajaan negeri daripada sebelum British lagi pun sudah pun tercatat. Sebelum Perang Dunia Kedua pun sudah tercatat dalam dokumen British. Tidak payah kau pergi arkib. Kau boleh jumpa itu. Ditulis dalam penulisan tu sudah mengatakan bahawa North Borneo ini sebelum Perang Dunia Kedua memang dia tidak ada dia punya navy. Navy itu apa? Tentera laut dia tidak ada. Dan dia memang tidak ada dia punya tentera. They don't have army. Dia cuma ada dia punya polis. Ini kau tidak payah pergi arkib. Kau sudah tahu. Sebab itu perlu Sabah ini. Kenapa masa dia kena serang oleh Jepun pada tahun 1942. 1 Januari 1942 kena serang Jepun. Habis. Sebab dia tidak ada navy. North Borneo ni sebelum Perang Dunia Kedua adalah tempat. Okay, adalah satu tempat industri di mana British North Borneo Chartered Company menjalankan perniagaannya di bawah restu Crown, di bawah restu Queen. Itu yang kamu kena tahu. So that is the history yang ramai orang tidak tahu. And then suddenly baru sekarang mau pergi ke London untuk pergi arkib. Dokumen yang tak diarkib ni pun kita blur. Apa lagi yang diarkib? Jadi saya tidak menghalang, saya tidak juga kecam kalau orang pergi arkib tu, tidak ada masalah. But enough of politicking. Berpolitik itu sudah-sudahlah, kan? Sudah-sudahlah kau berpolitik, berhentilah. Lepas tu yang cerita, sekejap 1 tahun MA63 boleh pakai. Sekejap 1 tahun MA63 tidak boleh pakai. Tiba-tiba mau buat perjanjian baru. Ini yang cerita perjanjian baru, tiba-tiba nanti mau kerjasama dengan Sarawak untuk mengangkat MA63. Kau dah malu kau cakap macam ni. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap tak boleh, sekejap boleh. Dia macam, dia cerita apa dia? Aku macam yang, okay, that is funny. That part is funny. Kau tahu kenapa funny? Sebab dia bukan memfanikan diri dia. Dia tahu orang-orang di belakang dia tidak tahu apa-apa. So, say whatever. Yang penting makan. Sebab dia tahu dia yang di belakang ni penting makan. Kau bagi siap dia makan, dia orang ikut. Senang. Ada bunyi telefon. Halo? Ya, boleh simpan tu? Ha? YB? Cik pasal ke apa ni? Sini di, nanti aku WhatsApp kau. Okay. Tunggu sana. Okay, bye. Kacau sekarang. Orang dengar live pun mengacau. Okay, jadi kesimpulan dia. Dia masalah orang politik ni, ego dia kan tak boleh bincang. Ego dia orang ni tak boleh bincang. So, kepada pedulilah orang politik. Sekarang saya cerita sama, tak ada YB dalam ni. Dalam live sini tak ada YB. YB nak mau peduli ni semua, kan? So,
Saya cerita Sabah, kita-kita ni, orang Sabah ni yang bergaduh kunun-kunun parti dia lagi bagus, parti aku lagi bagus, parti aku lagi mulia, parti aku ahli syurga, parti aku lagi... Jahanam betul. Dah habis-habis kau punya parti. Kau buat apa sama parti kau? Itu yang cerita dia. Apa kau punya sumbangan kepada kau punya parti politik tu? Memang parti politik ni adalah landasan untuk mencipta polisi yang lebih baik. Ada tak kamu tu berusaha belajar tentang macam mana polisi yang sudah disediakan oleh British, yang kerajaan British ni sejak tahun 17,000 lagi sudah wujud? Kepada kau ni dibagi saja. Nah, kamu uruslah negara ni, kamu ambil ini perlembagaan, kamu ikut begini. Ini perlembagaan ini bukan kita yang bikin. Ini bukan orang Sabah bikin, bukan. Ini dibagi, kamu atur begini. Kalau ini pun kau tidak boleh follow, aduh, assalamualaikum lah. Malas saya. So, ini bukan tentang siapa hero, tapi ini adalah cabaran kepada orang Sabah. MA63 adalah cabaran kepada orang Sabah. How we guys need to be together in satu perkara, iaitu MA63. Jangan jadi hero lah. Tak payah jadi hero. Saya bulan ini, siapa saja yang order MA63 di link yang saya sediakan tu, saya akan hantar satu kali semua saya tengah siapkan satu link yang mana kau boleh scan barcode, terus kau dapat dokumen tu di mana? Di dalam LOM, lawofmalaysia.agc, Attorney General Chamber.gov.my. Laman web tu saya sediakan link untuk kamu dapat itu akta Malaysia yang sudah jadi akta. Malaysia Bill dalam Malaysia Agreement yang sudah jadi akta di Parlimen Malaya sebelum 1963. Saya akan bagi kamu itu link supaya scan barcode. Kan? Lepas tu immigration. Pada tahun 1963, akta immigration 59/63. Okay? Stroke 63 adalah perjanjian yang ditandatangani. Okay? Bukan perjanjian, adalah akta berkenaan dengan satu berada. Sekejap. Apa aku cakap tadi? Akta immigration yang meluluskan. Kalau orang Semenanjung pergi ke Sabah, dia orang kena pakai pasport. Yang kasih lulus ini adalah Parlimen Malaya. Sabah ada kasih setuju kan? Tak ada. Itu ada sebut dalam Malaysia Agreement dan Malaya buat. Okay? Dan dalam Malaysia Agreement kamu boleh cek sendiri bahawa Singapura perlu menyediakan sebanyak 100 million gitulah untuk pembangunan Borneo Territories. Dan itu ada dalam Malaysia Agreement, Singapura perlu sediakan. So, kalau kau tidak boleh baca ni semua dan kau tidak boleh ajar kepada orang lain, orang Sabah, sebab kau mau simpan ini peluru-peluru supaya nanti pilihan raya nampak macam kau bijak sana, saya tidak mau lagi orang Sabah dibodohkan. Apa yang saya mau buat adalah saya akan bagi semua maklumat ni, kamu sendiri cari, dan kamu akan cerita benda ni sama anak-anak kamu akan cerita sama semua, termasuk perjanjian Madrid. Okay? Madrid Protocol pada tahun 18,000 lagi 1800. Okay, ada satu dokumen ditandatangani antara Dutch, kerajaan Dutch, kerajaan British, dan juga pada masa tu di Filipina tu, perjanjian itu memisahkan Sabah ni diorang punya, ni kau punya ni. Memang sudah jelas, tiada lagi tuntutan-tuntutan mengarut tu. So ini semua ni saya sediakan dalam the next order, tapi kepada yang saya tengah siapkan lah, kepada yang belum dapat, kamu boleh special contact sama saya akan update, saya akan bagi poster nanti dalam saya punya page ni, kamu boleh tekan link untuk dapatkan itu reference. Okay? Dia tidak akan ada dalam bentuk PDF, saya akan bagi dalam bentuk physical. Okay? Sebab saya mau tahu siapa yang dapat ini dokumen. So that's all for now. Terima kasih banyak-banyak. Sabahan, it's not about party. It's about you. Kalau kau tidak buat apa-apa hari ini, anak kau akan rasa semua benda
yang kau rasa benda ni tidak penting. Bukan anak kau seorang je, kau tahu tak? Bukan anak kau seorang. Kalau kau tak peduli anak kau nak apa, tapi anak aku pun akan kena juga. So, thank you for listening. Pergi London, jangan lupa balik baca ni, kan? Jangan lupa baca tu semua. Bersatulah, bukan parti bersatu lah. Bersatulah kita, berpadulah kita, bersamalah kita, berapa lagi kita? Hai, bersama-sama lah kita ni. Tak payahlah kau bergaduh siapa lagi pandai, siapa lagi bodoh. Tak payahlah. Tak payahlah mengolok-mengolok ni. Semua ni tak payah. Okay, tak payah mengolok siapa lagi pandai, siapa lagi bodoh. Tak payah. Miskin sama-sama. Bodoh lain-lain. Apa hal? Come on lah. Kan? Itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah. Baca MN63. Walaupun pergi London. Bye.